Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani saya ucapkan kepada para penonton sekalian. Apa kabar Saudara Jun? Kabar baik. Bagaimana pula dengan awak, Saudara Biong? Saya juga baik-baik Saudara Jun. Baiklah, dalam video ini, kami di sini ingin membincangkan berkaitan isu-isu yang dihadapi dalam bidang pendidikan muzik. Sebelum kami memulakan perbincangan kami dalam video ini, kami ingin memperkenalkan diri sendiri. Saya, Vion Liu Xuanzhen, merupakan pelajar PPISMP ambilan Jun 2023-2028 dan kini mengambil bidang pendidikan muzik di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzal. Okay, dan saya, Boon John, juga merupakan pelajar ambilan Jun 2023 dan 2028 dan sedang mengambil tentang bidang pendidikan muzik di Institut Pendidikan Guru Kampus Tengku Ampuan Afzal. Baiklah, dengan ini kami akan memulakan perbincangan dalam video ini. Baiklah, dalam era globalisasi ini, kita tahu bahwa pendidikan memainkan peranan yang penting dalam kehidupan seharian. Menurut Barry Chazan, seorang profesor pendidikan dan sumber manusia, menyatakan bahwa pendidikan merupakan aktiviti yang merangkumi penyampaian, pengetahuan, kemahiran, dan ciri perwatakan untuk mencapai matlamat tertentu. Oleh itu, pendidikan yang bermanfaat dan seronok mampu membentuk kognitif dan emosi murid-murid yang lebih bersifat positif dan stabil. Dengan ini, pendidikan muzik sangat berfaedah dalam pembentukan individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, dan sosial. Saya amat bersetuju dengan pernyataan anda, Saudara Biong. Namun begitu, pada pendapat saya telah perhatikan bahawa terdapat beberapa isu dalam pendidikan muzik. Antara isu yang terdapat dalam pendidikan muzik ialah murid-murid kurang berlatih alat muzik. Pada tahun 1770, terdapat seorang pengubah muzik yang sangat penting dan amat berbakat dalam bidang muzik berlahir, iaitu Ludwig van Beethoven. Beliau merupakan seorang tokoh yang penting dalam bidang muzik klasikal. Walaupun beliau mempunyai masalah pendengaran, tetapi lagu-lagu yang diubahkan oleh beliau telah mempengaruhi seluruh bidang muzik. Apabila Beethoven berumur 7 tahun, beliau sanggup berlatih alat-alat muzik yang berbeza sekurang-kurangnya 8 jam setiap hari. Kerajinan berlatih alat muzik yang diamalkan oleh Beethoven adalah salah satu punca yang menyebabkan beliau menjadikan seorang ahli muzik yang sangat berjaya. Namun begitu, pada masa kini, terdapat banyak pelajar yang tidak suka atau tidak ingin melatih alat muzik. Walaupun ibu bapa sanggup memberi peluang kepada anak mereka untuk belajar alat muzik, tetapi mereka masih tidak ingin berlatih dengan bersungguh-sungguh. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan isu ini berlaku. Antara punca yang menyebabkan isu ini berlaku ialah pelajar tidak menjadikan latihan alat muzik sebagai suatu perkara yang penting. Hal ini demikian kerana pelajar memikirkan latihan alat muzik merupakan sesuatu perkara yang tidak wajib dilakukan dalam kehidupan seharian. Terdapat banyak perkara yang kita sudah menjadikan suatu rutin yang perlu dilakukan dalam kehidupan seharian, seperti menggosok gigi, makan dan lain-lain. Namun begitu, pelajar-pelajar tidak mempunyai kesedaran bahawa latihan alat muzik haruslah dijadikan sebagai satu rutin yang perlu dilakukan dalam kehidupan seharian. Akibatnya, pelajar tidak akan menjadikan latihan muzik sebagai satu budaya. Selain itu, pelajar pada masa kini tidak berlatih alat muzik kerana tidak mempunyai masa yang mencukupi. Hal ini demikian kerana pada masa kini seseorang pelajar sudah dipenuhi oleh
dengan aktiviti-aktiviti yang padat seperti pergi ke sekolah, Betul John. kelas tambahan dan kerja rumah yang banyak dan lain-lain. Akibatnya, pelajar sudah sibuk dengan perkara-perkara yang lain dan tidak akan mempunyai masa untuk berlatih alat muzik. Saya bersetuju dengan pendapat Anda, John. Walau bagaimana, saudara John, maafkan saya. Adakah cara yang Anda boleh berikan bagi mengatasi masalah ini, John? Ada, Bjorn. Antara cara yang boleh dilakukan sebagai seorang pendidik untuk mengatasi isu ini ialah kita haruslah berusaha untuk meningkatkan minat dan jiwa murid-murid untuk berlatih alat muzik. Hal ini demikian kerana murid-murid tidak akan melakukan sesuatu yang mereka tidak suka. Okay. Contoh cara yang meningkatkan minat dan jiwa murid-murid untuk berlatih alat muzik ialah melalui kaedah OFF. Kaedah OFF mengatakan bahawa pengajaran muzik perlulah disampaikan dalam bentuk yang menarik dan kreatif, termasuklah pergerakan badan. Okay. Hal ini akan menjadikan permainan alat muzik sesuatu yang menarik dan seronok. Saya amat bersetuju dengan pendapat Anda, saudara John. Menurut isu yang Anda bincangkan tadi, puncanya mungkin berlaku akibat kekurangan kemudahan peralatan muzik. Sekolah memainkan peranan yang penting bagi mengemai sifat dan jiwa muzik dalam kalangan murid. Namun, jika peralatan muzik tersebut tidak disediakan, murid tidak berpeluang untuk mencuba dan memainkan alat-alat muzik tersebut. Murid tidak dapat untuk merasai pelbagai aktiviti musik yang seronok dan mencabar seperti persembahan ensemble yang boleh menaikkan minat murid dalam bidang musik. Sebaliknya, kaedah tradisional iaitu chalk and talk akan lebih digunakan walaupun pembelajaran musik lebih mendorong kepada pembelajaran secara praktikal dan secara melakukan aktiviti. Oleh sebab itu, telah menyebabkan murid tidak mempunyai motivasi, tidak mempunyai minat dan tidak mempunyai tujuan yang jelas dalam pembelajaran musik. Impaknya, hal ini akan menyebabkan murid tidak minat pendidikan musik dan mendorong kepada isu yang saudara John tadi sebutkan. Saya bersetuju dengan pendapat anda, saudara Bjorn. Bidang pendidikan muzik dalam negara kita telah lama diperkenalkan secara formal. Namun Bjorn, mengapa isu-isu masih boleh berlaku? Pada pandangan saya, isu ini masih boleh berlaku kerana kurang adanya kesedaran tentang kepentingan musik dalam golongan masyarakat. Tahukah anda, John? Seni musik bukan sahaja memberikan manfaat dari segi kemahiran musik, tetapi juga dapat memanfaatkan murid dengan meningkatkan pencapaian akademik subjek lain seperti matematik. Ya. Menurut artikel yang berjudul Learning Improved by Arts Training, pembelajaran kemahiran musik memaksa regangan mental yang berguna untuk bidang pembelajaran yang lain seperti matematik dan sains dan juga bahasa Inggris. Proses ini melibatkan segala bahagian manusia, terutamanya otak, dan boleh meningkat kognitif yang boleh memudahkan murid dalam kefahaman dan pemahaman subjek-subjek tersebut. Kesannya, menurut kajian yang dilakukan oleh James S. Cotterill, murid yang belajar subjek pendidikan musik lebih mendorong untuk mendapat pencapaian akademik yang lebih baik berbanding dengan murid yang tidak mengambil subjek musik. Oh, boleh juga awak cakap, Bjorn. Jadi Bjorn ada idea atau tidak dalam menyelesaikan masalah kekurangan peralatan muzik ini bagi memastikan minat muzik dapat dipupuk dalam kalangan murid? Ada? Jangan risau, John. Saya ada ide. Pada pendapat saya, pihak atau agensi yang berkuasa haruslah mengambil berat berkaitan isu ini.
Pihak sekolah boleh membuat tuntutan untuk menyediakan kemudahan peralatan musik di sekolah agar membolehkan pendedahan awal bidang musik dalam kalangan murid. Bukan saja itu, saya juga berpendapat bahwa guru memainkan peranan yang penting dalam menarik perhatian murid dalam aktiviti musikal seperti John yang katakan tadi. Betul. Guru boleh melakukan usaha dengan menyediakan peralatan musik yang ringkas seperti alat perkasi yang boleh digunakan untuk melakukan aktiviti musikal yang ringkas. Selain daripada pihak-pihak tersebut, ibu bapa turut terlibat dengan memberikan kerjasama kepada pihak berkuasa. Ibu bapa boleh membelikan alat musik di mana kosnya rendah dan tidak terlalu mahal seperti recorder. Semua pihak perlu bekerjasama untuk memberikan penekanan kepada subjek muzik dalam sistem pendidikan di Malaysia. Semoga muzik boleh dijadikan sebagai satu budaya di kalangan masyarakat kita. Saya amat berharap bahawa kita dapat melahirkan generasi muda yang berminat dan suka pada bidang muzik. Sangat tepat, Saudara Jun. Hal ini juga dapat membentuk masyarakat yang lebih berkualiti pada masa yang akan datang. Baiklah, itu sahaja perbincangan kami dalam video ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada Anda semua. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sekian, terima kasih. Terima kasih.